Okey, selamat pagi semua. Hai, selamat Sihat ya? pagi. Pagi Ya, cikgu. sihat. Cikgu sihat ke? Cikgu sesama lah macam gatal-gatal hidung. Tak tahu kenapa. Tapi okey je. Boleh. Okey, jom cikgu buka slide tengok buku teks. Muka surat 172. Okey, tajuk ni tajuk simple je. Sambungan daripada minggu lepas. Okey, kita ulang balik. Minggu lepas kita belajar apa? Keperluan dan kehendak. Minggu lepas pula, hari Senin. Hari Senin kita belajar apa? Keperluan dan kehendak. Okey, keperluan dan kehendak tu di bawah tajuk apa tu? Apa maksud, bukan maksud, keperluan dan kehendak itu merupakan apa kepada kita sebagai pengguna? Asas. Apa dia Yoshini? Asas? Ya. Okey, maksudnya keperluan dan kehendak itu adalah bentuk penggunaan seseorang individu daripada jumlah pendapatan boleh guna yang dia dapat, betul? Ingat tu, penggunaan, keyword dia penggunaan kita kan cikgu cakap kita dah kira berapa PBG kita. Lepas tu daripada PBG kita tu kita nak buat apa? Kita nak kena guna. Ambil daripada perkataan guna, pendapatan boleh guna. Nak guna untuk apa? Nak guna untuk belanja. Itulah duit yang kita dapat, kira kita kata macam bersih yang kita boleh guna untuk perbelanjaan. Okey, kita nak belanja dekat mana? Kita nak belanja untuk apa? Kita nak belanja asas. Untuk beli barang. Barang apa? Barang keperluan asas dan juga barang apa, Kevin? Satu lagi? Kehendakan. Yes, pandai. Barang keperluan dan barang kehendak. Itu yang kita belajar hari Senin hari tu Okey, lepas tu barulah kita fokus kepada barang keperluan tu apa, barang kehendak apa, dan jenis-jenis perbelanjaannya tu ada 3. Kita belanjakan terhadap barang dan juga perkhidmatan, betul? Barang ada berapa jenis barang yang kita belanja? 2 barang. Apa dia? Barang tahan lama, barang tidak tahan lama. Okey, barang tahan lama, barang tak tahan lama, dan satu lagi kita belanja ke atas? Perkhidmatan. Okey, bagus. So hari ni dia nak tengok, okey, kita sebagai pengguna sebab tu cikgu suka belajar ekonomi ni, kita buat hari-hari tau. Benda yang berlaku dalam kehidupan kita hari-hari ni, kita sedang menjalankan aktiviti ekonomi. Awak, cikgu, semua orang menjalankan aktiviti ekonomi. Okey, contoh Kevin mungkin suka beli apa Kevin? Kalau barang keperluan memang semua orang perlulah. Okey, barang kehendak. Kevin suka beli barang apa, Kevin? Entah cikgu, saya lupa. Jenis barang yang macam mana? Taklah, Kevin suka beli barang macam mana? Barang apa, gadget ke ataupun pakaian ke? Gadget. Okey. Kalau Yoshi ni? Yoshi ni suka apa? Suka memerlukan saya, barang keperluan. Barang keperluan. Okey, contoh? Macam setiap orang dia ada taste dia kan, dia ada kesukaan dia nak beli barang apa. Kevin dia kata dia suka gadget, ada duit sikit nak beli gadget, nak beli tukar gadget baru. Betul Kevin? Okey, kalau macam cikgu suka beli cikgu suka shopping, cikgu suka tengok kasut, tengok kosmetik, tengok baju. Itu maksudnya setiap orang dia ada dia punya cita rasa dia macam tu. Okey, kalau Yoshi ni suka apa? Yoshi ni. Tak ada. Adriel suka apa, Adriel? Ya, cikgu.
Kalau Adrian suka apa? Katalah ada duit kan. Adrian ada duit. So Adrian lebih suka nak beli barang yang macam mana? Gadget lah cikgu, gadget, pakaian. Gadget, pakaian kan orang-orang suka macam tu. Phone. Ya. Cikgu tahu sekarang ni anak-anak muda, orang muda ni memang kalau ada duit je gadget lah. Betul tak? Macam orang-orang umum macam cikgu ni mungkin kalau ada duit nak beli periuk kan. Suka nak beli-beli barang-barang macam tu. Okay. So, soalan tanya, okay, apa faktor yang mempengaruhi corak? Keyword dia ialah corak. Cikgu suruh tengok dalam buku teks tu, muka surat 172. Maksudnya trend, style, bentuk. Kenapa Adria lain dengan cikgu? Tak sama dengan Yoshini, tak sama dengan Kevin. Apa faktor yang menyebabkan ataupun yang mempengaruhi corak perbelanjaan? Faham tak maksudnya? Faham cikgu. Faham? Kenapa? Apa yang mempengaruhi Adriel untuk membeli gadget je? Apa yang mempengaruhi cikgu kalau nak shopping kosmetik, nak beli kasut, nak beli handbag? Apa faktornya? Okay, sebelum cikgu tunjuk slide. Nampak ni kan cikgu tunjuk slide ni kan? Cikgu typing password sekarang. You're typing the password. Setting password? Typing password. Oh, okey, betul. Nampaklah kan? Okey, sementara cikgu buka ni. Okey, cuba bagi cikgu sebab Cita rasa berbeza. Okey, cita rasa berbeza. Betul tak? Ya, cikgu. Betul. Sebab itu cikgu kata soalan macam ni awak boleh fikir logik sendiri pun. Sebab cita rasa lah. Cikgu tak suka gadget-gadget ni. Tak apalah pakai handphone Nokia pun okey apa. Contoh kan? Boleh ke cikgu? Yelah contohlah. Tak adalah pakai Nokia dah kan. Okey. Lepas tu sebab cita rasa, taste. Cikgu suka kepada kosmetik. Suka hatilah cikgu nak beli kosmetik kan. Macam tu. Tapi Yoshini tak suka. Yoshini suka barang-barang gadget. So itulah yang mempengaruhi corak. Itu maksudnya. So kita tengok. Okay. Mana tajuknya? Bab berapa kita ni? Bab 3. Jenis konsep penangan penggunaan. Okey, faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan individu. Okey, boleh nampak Boleh cikgu. Faktor yang mempengaruhi corak pembelajaran pengguna. Okey, so inilah yang kita nak belajar hari ni. Apakah faktor? Faktor ni samalah sebab. Kalau soalan tanya apakah sebab pun sama ataupun apakah perkara-perkara yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Sama je. Okey, pertama sekali tadi kita kata apa? Cita rasa, betul? Ya. Okey, selain daripada tu, ini dah tulis dah kat situ. Apa lagi yang mempengaruhi? Kenapa awak suka nak beli gadget? Kenapa cikgu tak nak beli gadget? Kenapa cikgu suka beli benda-benda lain? Apa faktor yang mempengaruhi? Okey, sama tak kalau awak tengok kat sini, sama tak dengan yang kita belajar permintaan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, sama tak lebih kurang? Ya cikgu, lebih kurang. Logiknya sama kan? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan ialah beli. Kenapa kita beli barang itu? Ada dia punya lebih kurang dia punya maksud tu tapi yang ini kita fokus kepada corak keyword soalan selalu corak. Corak ni maknanya bentuk, style. Okay. So pendapatan. Okay, betul tak pendapatan? Kenapa orang itu, kenapa Adriel tadi suka belanja, ada duit je suka belanja beli gadget. Tukar iPhone baru keluar je tukar iPhone. Beli tu beli ini. Kenapa? Kerana pendapatan Adriel lebih daripada pendapatan cikgu. Maksudnya gitu. Jadi itu mempengaruhi dia. Kerana pendapatannya banyak. Okey, so kita tengok dulu. Apa faktor-faktor dia, nampak? Yang kita cakap tadi cita rasa dan segmen pasaran. Maksudnya segmen pasaran ni market sekarang. Sekarang memang trend orang pakai iPhone. Macam tu maksudnya.
Jadi disebabkan oleh trend pasaran sekarang, orang dah tak ada dah jual-jual handphone Nokia apa tu. So kalau kata cikgu nak Nokia juga tak adalah. Jadi itu yang mempengaruhi cita rasa trend. Okey, pendapatan dah. Harga, betul tak? Kenapa yang mempengaruhi corak perbelanjaan? Kenapa dia berbelanja begitu? Kerana faktor harga. Betul? Betul tak? Betul cikgu, betul. Kita nak cakap apa kalau dari segi harga? Kalau sebut harga satu markah, lepas tu huraikan. Apabila harga barang Keyword dia. Kalau sebut harga dia, apa keyword yang awak nak cakap? Perubahan harga? Okey, perubahan harga. Okey, betul. Perubahan harga. Bila sebut perubahan harga, berubah. Berubah tu macam mana? kuantiti Tak, harga. Cikgu suka perkataan perubahan itu. Meningkat. Dalam ekonomi memang kita kalau cakap perubahan harga. Perubah macam mana? Oh ni? Harga meningkat. Yes, lagi satu? Menurun? Berkurang? Yes, itu saja. Bila sebut harga, dia berubah. Berubah macam mana? Bila harga naik, bila harga turun. Bila harga meningkat, bila harga menurun. Itu yang kita kata berubah. Jadi ini mempengaruhi corak perbelanjaan. Lepas ni kita tengok Okey, yang seterusnya pengiklanan dan pemasaran. Okey, betul ke pengiklanan dan pemasaran ni boleh mempengaruhi style kita berbelanja? Logik tak? Iklan ni Logik. mempengaruhi tak? Iklan mempengaruhi tak? Ya. ya cikgu. Contoh? Cuba siapa nak try? Contoh? Cuba bagi contoh. Biasanya handphone lah kan? Handphone, okey. Macam mana dia iklankan handphone tu? Dia buat macam grafik dia cantik, kamera dia lawa. Ya, betul. Itulah kita kata iklan ni lagi-lagilah zaman sekarang semuanya online. Itu adalah satu cara untuk menarik pengguna berbelanja. Kita tengok iklan tadi awak kata handphone kan, dia buat dengan gaya orang pakai handphone, lepas tu dia ambil artis lagi, ambil pula penyapa Korea tu. Siapa yang awak suka sangat tu Korea tu? Yang handsome gila lah tu. Kan tengah guna handphone canggih, awak nampak gambar cantik, Entah, kamera cikgu. cantik. Jadi itu mempengaruhi tak awak beli kamera tu? Handphone tu? Mempengaruhi kan? Ya. Teruslah awak nak beli handphone tu supaya dengan harapan awak pun dapat jadi macam penyanyi Korea tu. Macam tu. Inilah pengaruh iklan. Okey, lepas tu awak tengok contoh KFC ke McDonald dekat TV, iklan dia macam mana? Tengok ayam dia macam mana? Ayam tebal. Bila dapat tak Nampak. Cikgu. Ayam bukan main besar lagi, rangup, crunchy kan? Ya. Tebal, lepas tu dia makan tu macam ayam tu terbang masuk mulut. Uish, awak tengok pun sedapnya. Terus pergi beli. Pergi beli tengok ayamnya. Kecil. Kecil, tak adalah macam tu pun. Awak tak boleh marah dia. Itu adalah cara dia iklan ini dalam bisnes. Okey, jadi faktor-faktor ini yang mempengaruhi corak perbelanjaan, pengiklanan dan pemasaran. Okey, kena lagi sekarang ni kalau kita kata dekat online ni viral sikit je terus orang beli, betul tak? Dengar sikitnya pakai sekali sapu je jadi dagu runcing. Vacuum ke kan? Go Sekali shop cikgu. vacuum. Go shop. Apa dia? Go Go shop. shop semua tu. Sekali beli, cikgu pernah kena juga. Tak ada pun macam tu. Itulah yang mempengaruhi corak perbelanjaan kita. Okey. Seterusnya barang pengganti. Okey, ada kaitan ke barang pengganti dengan corak perbelanjaan? Kita dah belajar di tajuk 2 permintaan, ada faktor yang mempengaruhi permintaan, barang pengganti dan satu lagi barang apa? Barang penggenap. Yes, barang penggenap. Okey, cuba ulang balik apa maksud barang pengganti?
Clue dia ada kat sini, clue dia. Pengganti. Ganti. Suatu barang Ha? boleh diganti oleh barang lain. Okey, tambah lagi sikit. Barang itu boleh diganti dengan barang lain dan bila kita ganti dengan barang lain itu, kita akan mendapat Membeli kuantiti dengan lebih banyak. tak juga. Syarat dia kalau kita nak ganti dengan barang lain ni, bila kita guna barang yang lain itu, kita akan mendapat apa? Kita mesti mendapat kepuasan yang sama. Sebab itu dia panggil barang pengganti. Contoh, kalau tak ada Milo, kita boleh ganti dengan apa? Horlicks. Horlicks, ya. Lebih kurang tak kepuasan dia tu? Macam tu maksudnya. Itu barang ganti. Ini cikgu dah bagi teknik nak mengingat ni. Okey, lagi satu contoh. Kalau cikgu kata tak ada Milo, kita ganti dengan Coca-Cola lah. Boleh tak? Tak boleh cikgu. Adakah bila kita ganti dengan Coke tu, kita akan dapat kepuasan yang sama bila kita minum Milo? Tak. Tak. So dia bukan barang pengganti. Itu maksudnya. Cara nak mengingat. So kalau soalan keluar nanti objektif, cari macam tu. Barang yang digantikan itu mestilah dapat kepuasan yang sama. Boleh? Kalau tak ada iPhone, bolehlah pakai apa? Nak gantikan. Kalau tak ada iPhone, kita boleh beli apa? Vivo, Oppo. Samsung. Macam tu. Itu maksudnya. Okey, itu barang pengganti. So barang pengganti yang ada ini juga akan mempengaruhi corak perbelanjaan. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, pendapatan. So ada berapa tadi? Ada 2, 4, 5. Senang tajuk ni. Nanti kita tengok contoh soalan dalam buku teks. Okey. Faktor pertama tadi cikgu kata pendapatan. Faktor paling penting yang mempengaruhi perbelanjaan kita. Of course lah. Awak dah kira tadi pendapatan boleh guna kan? Daripada soalan pendapatan boleh guna. Sekali kira pendapatan boleh guna tu ada 20,000 pendapatan boleh guna sebulan. Wah, bestnya boleh shopping. Boleh belanja 20,000 tu sebulan tu. Sebab dah tolak-tolak semua wajib tu. Dah tolak KBSP, dah tolak semua keso, zakat, semua dah tolak. Jadi dapatlah bersih 20,000. Jadi 20,000 tu kita boleh berbelanja. Disebabkan oleh pendapatan dia yang tinggi tadi, dia akan ada kuasa beli yang meningkat lah. Dia ada kuasa beli yang banyak. Jadi kuasa beli yang banyak pengguna ini disebabkan oleh pendapatan individu yang meningkat tadi. Lagi banyak duit, lagilah kuasa dia, power dia lagi tinggi. Itulah manusia ya, kita dapat banyak duit, lagilah kita nak beli. Lagi banyak, lagilah nak beli. Sepatutnya simpan. Okey. Dan seterusnya perbelanjaan pengguna terhadap barang dan perkhidmatan juga akan meningkat. Itu je. Awak just jawab kat sini mana tahu kalau SPM dia beri markah. Pendapatan 1 markah. Jika pendapatan individu meningkat, kuasa beli juga meningkat. Maka perbelanjaan pengguna terhadap barang juga meningkat. Settle 3 markah. Boleh? Terbalikkan? Cuba terbalikkan kalau pendapatan pengguna menurun. Siapa nak try? Kuasa beli pengguna menurun. Okey. Maka perbelanjaan pengguna terhadap barang dan perkhidmatan juga akan menurun. Okey, betul. Jadi awak kaitkan dengan kuasa beli. Cikgu banyak kali cakap yang cikgu ajar dalam cara menjawab kebat tu. Bila kaitkan dengan pengguna dengan individu samalah kita. Bila duit banyak, pendapatan meningkat, kuasa beli meningkat, permintaan meningkat. So bila permintaan meningkat, dia akan berbelanja dengan banyak. Ini kita sebab kita nak fokuskan kepada perbelanjaan. Okey, boleh Okey, ini yang terbalik tadi. Corak perbelanjaan pengguna pendapatan tinggi adalah berbeza dengan pengguna pendapatan rendah. Ya, memang. Ini.
Perbelanjaan pengguna berpendapatan tinggi lebih tertumpu kepada perbelanjaan untuk perkhidmatan dan pengangkutan. Okey. Ini maksudnya biasa ni kita kata orang yang berpendapatan tinggi yang berpendapatan rendah. Okey, senang kita cakap orang yang banyak duit, orang yang tak ada duit. Orang kaya, orang miskin. Okey, biasanya orang yang banyak duit ni, dia lebih fokus untuk belanja kepada barang yang macam mana? Barang Orang yang kurang pendapatan ni, bukan tak ada pendapatan, yang kurang pendapatan, dia lebih fokus corak belanja dia tu kepada barang apa? barang keperluan, Okey, kalau betul. Itu orang yang berpendapatan apa? rendah. Berpendapatan rendah dan sederhana. Biasanya kita lebih fokus okey apa? Oh, nak beli pada barang makanan, barang keperluan, pakaian, betul tak? Tak adalah fikir nak pergi melancong ataupun nak beli kereta baru, tak ada. Itu adalah untuk orang yang berpendapatan Orang kaya. senang cakap orang kaya. Ada duit, dia fikir nak tukar handphone, nak tukar gadget itu, nak tukar laptop yang canggih, nak beli iPad, nak beli semua itu. Okey, lepas tu pergi melancong. Itu nampak tak? Jadi awak terang macam ni. Ini yang kita kata corak. Okey, corak. Style dia, trend dia. Okey, berbelanja tu macam mana. Faham Faham. Boleh? Boleh. Okey, perbelanjaan pengguna pendapatan rendah juga pula tertumpu kepada yang Yoshi ni cakap tadi. Belanja kepada keperluan seperti perumahan, barang makanan dan minuman. Okey, macam cikgu lah, kalau ada duit lebih sikit fikir inilah beli barang-barang rumah lah dalam rumah, nak beli periuk baru lah. Macam tu lah contoh periuk dan kuali baru ke. Lebih fikir kepada barang-barang keperluan. Okey, tak ada fikir nak tukar kereta, nak tukar apa lagi, nak tukar rumah lah. Okey, jangan kata nak tukar isteri sudah. Ivan? Ya, cikgu. Nak tukar awet lah kan? Tak. Okay. Tak? Okey, bagus. Okey, boleh faham ni pendapatan? Okey, boleh faham cikgu. Boleh. Okay, kita next. Okey, kita pergi kat harga. Ini perubahan barang dan perkhidmatan disebabkan oleh permintaan dan penawaran serta faktor luaran seperti perubahan kadar pertukaran ringgit Malaysia, perubahan harga minyak dan dasar cukaian. Okey, ini dah tingkatan 5 punya lah ni. Okey, senang ini maksudnya ginilah. Perubahan barang dan perkhidmatan. Okey, ini kita dah belajar dekat tajuk permintaan kan. Disebabkan oleh perubahan permintaan kerana orang minta barang itu banyak, maka harga barang akan naik ke turun? Kalau orang minta barang itu banyak. Harga naik ke harga turun? Naik. Harga naik. Okey, harga naik. Kenapa Kevin? Orang ramai minta barang ni, so harga dia akan naik. Okey, betul? Tak. Sorry. Harga turun. Betul lah tadi harga naik. Ramai orang nak beli barang tu. So harga akan naik ke turun? Naik. Okey, naik. Betul. Cuba awak huraikan sikit. Macam mana kita boleh kata harga tu akan naik? Cuba bagi contoh. Kalau majoriti mau beli dan kalau tambah nilai barang, bolehlah kita profit. Hasil jualan dia meningkat. Okey. Keuntungan. Kenapa dia nak naikkan harga? Untuk mendapatkan keuntungan. Profit. Okey. Kenapa dia kata nak dapat untung, profit kan? Kenapa dia kata bila dia naikkan harga tu dia confident akan dapat untung? Sebab dia tahu ramai orang akan membeli barang tu. Ya, sebab dia tahu sekarang ni orang memang nak beli barang dia. Kan? Orang tengah trend in ni, orang kata tengah trend orang nak beli barang ni. So dia ambil kesempatan ini sebagai seorang peniaga, dia akan ambil kesempatan ini dengan menaikkan harga. Sebab dia tahu dia naik harga sikit saja pun orang akan beli juga sebab orang memang suka barang ni. Itu maksudnya, itulah dalam perniagaan macam tu. Alah contoh yang ambil simple sajalah kan. Cikgu jual kuih ataupun jual nasi lemak. Orang ramai hari-hari beratur nasi lemak.
cikgu jual tu. Jadi cikgu tengok hari ni ramai, esok ramai. Orang memang sukalah nasi lemak ni. Jadinya cikgu pun cakap lah, cikgu pun dekat naikkan harga sikit. Daripada RM1 kepada RM1, 20%. Sikit je naik 20%. Orang akan datang juga beli lagi. Jadi di kat situ kita kata faktor permintaan ini akan mempengaruhi harga barang. Okay. So, apa kaitannya? Okey, peningkatan harga barang disebabkan oleh permintaan melebihi penawaran. Awak cakap tadi kan? Permintaan melebihi penawaran. Maksudnya ramai orang minta barang itu tetapi kuantiti dia barang itu tak banyak. Jadi sebab itu harga barang akan naik. Awak belajar ekonomi awak kena tahu Contoh kita kata minyak masak minyak masak pernah berlaku dulu harga minyak naik. Kenapa? Sebab minyak tak ada. Kita pergi kedai runcit, minyak tak ada stok. Okey, pergi kedai runcit lain minyak pun tak ada. Pergi Tesco pun tak ada. Boleh beli satu saja dia cakap. Pernah tak awak tengok? Tak boleh beli banyak-banyak encik, beli satu saja dia cakap. Jadi disebabkan oleh ramai orang perlu barang itu sedangkan penawaran ataupun dia punya kuantiti yang ada sikit, maka harga barang akan meningkat. Sebaliknya harga barang akan menurun jika penawaran melebihi permintaan. Dah terlebih-lebih sangat barang itu sedangkan tak ada orang mahu, barang akan naik ke turun harga dia? Turun? Ya. Macam durian lah. Masa dia sikit, orang ramai nak makan durian ni. Orang sanggup bayar bila harga durian naik tinggi. Tetapi bila durian ni dah terlebih-lebih banyak sangat, sedangkan orang tak nak makan durian, apa jadi dengan harga durian? Harga itu menurun? Harga akan turun. Jadilah satu biji RM1 saja durian. Okay, pernah Dan berlaku ramai. sebab ramai dah orang, banyak sangat dah kat situ ada durian, situ ada durian. Jadi orang ada banyak pilihan. Okay. So, corak perbelanjaan pengguna tidak banyak berubah dengan perubahan harga barang keperluan. Betul tak? Cikgu dah cakap tadi kan semalam hari Senin tu, kalau barang keperluan ni berubah sikit pun harga beras, minyak, gula, barang-barang keperluan walaupun berubah sedikit sahaja, adakah dia mempengaruhi juga corak perbelanjaan pengguna? Contoh, harga beras naik. Dulu 1 kilo RM5 contoh Sekarang 1 kilo beras RM5.50. Naik kan? Adakah orang tak akan beli beras? Cuba fikir. Naik sikit je RM5.50. Adakah orang tak akan beli beras? Ada. Beli. Sebab Beli. Kenapa? itu barang keperluan. Ya, sebab beras adalah makanan yang merupakan barang keperluan asas. Sebab tu dia kata corak perbelanjaan pengguna tidak banyak berubah bila perubahan harga barang keperluan. Maksudnya bila harga barang keperluan itu berubah sedikit sahaja pun dia tidak mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. So, awak kena teranglah apa faktor harga ini mempengaruhi perbelanjaan. Awak terang apa tahu? Harga barang harga barang keperluan, harga barang kehendak. Cara awak nak menerang. Kalau harga barang keperluan, walaupun harga dia naik ataupun turun, adakah orang ataupun pengguna akan berubah dia punya corak itu dengan banyak? Jawapan dia, ya atau tidak. Faham soalan cikgu? Kalau barang keperluan itu berubah, sama ada naik atau turun harga dia, adakah pengguna tadi akan mempengaruhi corak perbelanjaan dia dengan begitu banyak? Ya. Ya atau tidak? Untuk barang keperluan. Ya. Ya. Kalau kata harga beras turun, dulu RM5 sekilo, sekarang RM4 sekilo. Adakah pengguna ataupun individu akan membeli beras banyak-banyak sampai penuh dapur? Oh tak. Tak. Tak kan? Takkanlah kita nak beli beras nanti tak tahan lama, betul tak? Sebab kita dah belajar kan hari Senin, harga barang keperluan ni biasanya tidak tahan lama.
Jadi mungkinlah kalau biasa cikgu beli, kalau RM5 sekilo cikgu belilah 3 paket. Tapi bila dah turun tu mungkinlah cikgu tambah sikit, beli 5 paket. Tak adalah sampai beli 100 paket. Faham tak maksudnya? Tapi kalau harga naik pun takkanlah cikgu tak beli. Beli juga. Kerana apa? Kerana itu barang apa? Ni barang apa ni? Barang keperluan. Barang keperluan. So barang keperluan ni perubahan harga dia tidak mempengaruhi sangat. Senang cakap. Boleh faham maksud cikgu? Okay, harga dia naik atau harga turun tak ada mempengaruhi individu. Tapi kalau barang kehendak Berubah. mempengaruhi tak? Katalah harga berubah. Bila awak sebut harga berubah tu, cuba awak bagi contoh berubah tu naik ke turun. Biasakan macam tu dalam jawapan Harga berubah. Berubah tu naik ke turun. Okey, contoh ambil harga handphone tadi. Harga handphone iPhone berapa sekarang Satu ketol tu berapa? Satu biji tu berapa? iPhone 3,000. Siapa pakai iPhone? Berapa iPhone? 5,000 ke? Cikgu tak tahu, cikgu tak pakai iPhone. Saya pun tak tahu cikgu. Okeylah, contoh kita kata 3,000 iPhone tu kan. Tiba-tiba berlaku perubahan terhadap harga iPhone. Harga turun menjadi 2,500. Apa jadi dengan kuantiti permintaan iPhone? Kuantiti permintaan iPhone meningkat. Bertambah, orang akan beli, ramai orang akan ambil kesempatan untuk membeli barang. Yes. Membeli iPhone ni. Okay. Lepas tu katalah harga dia naik pula. Tadi 3,000, lepas tu naik 3,500. Permintaan terhadap itu menurun. Akan menurunlah, orang akan tunggu pula tengok kan. Ataupun dia tunggulah, mesti ada sampai yang orang panggil apa, dia punya apa sekarang, iPhone 9, iPhone 10 lah kan. Tunggu yang baru. Okey, itu maksudnya kalau barang kehendak, okey. Sebaliknya, kemampuan pengguna untuk membeli barang kehendak seperti kereta akan terjejas jika harga barang kehendak meningkat. Okey, betul kita cakap tadi kan. Contoh tadi kita ambil iPhone, handphone. Kemampuan pengguna untuk membeli barang kehendak, nampak tak? Awak kaitkan dengan barang keperluan dengan barang kehendak. Seperti kereta akan terjejas jika harga barang itu naik. So dah tak mampu lah maksudnya. Jadi jika harga barang kehendak itu meningkat, maka pengguna tadi tidak akan berbelanja ke atas barang kehendak. Tapi bila harga barang kehendak itu turun, maka pengguna tadi akan mampu untuk membeli barang tadi. Jadi inilah awak dah menjawab soalan ni. Faktor yang mempengaruhi. Ya? Macam ganjalan ke cikgu, barang mewah? Ya. Dia ada kaitan sebenarnya ni. Maksudnya dia mempengaruhi corak perbelanjaan itu. Dia macam keanjalan kan. Kalau barang anjal, ialah barang mewah. Yes, barang mewah atau barang kehendak lah. Kalau barang tak anjal, ialah barang keperluan. Yes, barang keperluan atau barang mesti. Mesti tak naik ke turun ke mesti. Kita mesti beli. Kita perlu barang itu. Faham maksud cikgu? Faham cikgu, faham. Boleh ingat tu. So kalau harga ni awak kaitkan harga barang apa? Harga barang kehendak, harga barang keperluan. Lepas tu cerita je. Garanti penuh markah. Kalau harga cikgu ulang balik kalau barang keperluan, harga naik ke harga turun, dia tidak banyak berubah permintaan itu. Jadi pengguna tadi akan tetap berbelanja ke atas barang keperluan kerana itu merupakan keperluan asas kepada pengguna. Sebaliknya, kalau barang itu barang kehendak, jika harga barang naik, pengguna tidak akan mampu lagi untuk membeli dengan banyak, maka pengguna tadi tidak akan berbelanja dengan banyak lah ke atas barang itu.
Tetapi kalau harga barang kehendak itu turun, jadi pengguna tadi akan mampu untuk membeli barang itu dan dia akan membeli dengan banyak. Jadi ini akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna terhadap barang itu. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. So kita pergi yang ketiga, barang pengganti. Apa kaitan barang pengganti dengan corak perbelanjaan pengguna? Okey. Tadi dah cakap kan, Yoshini dah sebut tadi, perbelanjaan barang pengganti tu apa? Okey, cikgu nak awak biasakan dalam soalan, dalam jawapan awak, kalau soalan sebut dulu barang pengganti tu apa, awak bagi maksud dulu barang itu apa. 1 markah. Selamat. Cerita dulu barang pengganti sebelum nak cerita dia punya kesan kepada perbelanjaan itu. Okey. Kewujudan barang pengganti iaitu dua barang yang mempunyai fungsi penggunaan yang sama. Tadi cikgu cakap barang pengganti ialah barang yang boleh digantikan dengan barang lain dan barang itu mestilah ada fungsi yang sama. Itu cikgu cakap tadi. Boleh faham sampai sini? Boleh cikgu, boleh. Okey, barang kehendak mempunyai pengganti yang banyak berbanding dengan barang keperluan. Awak nampak tak cara dia hurai ni macam mana? Dia huraikan dua, barang kehendak, barang keperluan. Barang kehendak, barang keperluan. So awak buat macam tu. Sebab kita berbelanja, kita dah belajar ambil hari Senin itu. Kita berbelanja ke atas barang keperluan dan kehendak. So kenapa orang A dia berbelanja banyak ke atas barang keperluan, orang B dia berbelanja banyak ke atas barang kehendak. Apa faktor-faktor dia? Inilah faktor-faktor dia yang kita belajar ni. Okay? So barang kehendak ada banyak barang pengganti, betul? Betul. Setuju cikgu. tak setuju? Setuju. Tak ada kereta BMW, bolehlah pakai kereta Myvi, bolehlah pakai kereta Beza, Masih. pakai banyak barang pengganti kan. Pakailah MRT, kalau tak ada pakailah basikal. Senang macam tu. Motosikal, lepas tu tak ada juga motosikal, pakailah basikal. Okay. Tapi barang keperluan asasi, banyak tak barang pengganti dia? Tak. Tak ada. Macam mana awak nak tahu? Okey, bagi contoh. Sentiasa bagi contoh untuk awak senang hurai. Contoh beras. Makanan tadi kan. Kalau beras tadi nasi. Tak ada nasi, nak makan apa? Okey, boleh tukar dengan roti. Roti. Lepas tu tak roti lagi? Biskut lagi? Okey. Sandwich. Mi, betul? Noodles kan? Itu barang pengganti untuk nasi. Banyak tak? Tak banyak kan barang pengganti untuk makanan kita. Biasa kita mesti nak nasi juga, betul tak? Takkan nak makan roti sehari-hari pula, kan? Takkan nak makan mi saja hari-hari. Jadi barang keperluan itu tidak banyak barang pengganti berbanding dengan barang kehendak. Okey. Kalau awak tengok sekarang makanan macam-macam kalau barang kehendak. Apa orang panggil? Ada takoyaki. Lagi apa? Kalau tak ada takoyaki ada apa tu? Ada cikgu tak erti lah makanan sekarang ni. Yang awak selalu makan tu. Yang bila makan tu dia cheese dia tarik-tarik tu. Apa panggil? Pizza Hut ke cikgu? Domino's. Dia macam pizza tu. Aduh. Kondok. Kondok. Lagi apa? Subway. Macam-macam kan? Lasagna. Maksudnya barang kehendak, itu barang kehendak. Tak perlu pun, tak makan kondok tak boleh ke? Boleh mati. Tapi kalau tak makan nasi, kan? Nampak tak? Ya. Jadi kita banyak pilihan untuk barang kehendak itu. Maksudnya dia banyak barang pengganti. So apa kaitan dia? Okey. Harga Apple. Adakah Apple ini barang keperluan? Yes. Ya. Tak. Buah apple. Adakah mesti makan buah apple? Tak. Perlu ke tak makan buah apple nanti mati? Tak ada. Tak ada. So apple ni adalah kehendak.
Nak apple pula, tengok pula lah apple merah ke apple hijau, macam-macam pula lah manusia ni kan. Itulah pengguna. Okey, sekerana kehendak dia macam-macam. Nak apple yang daripada Australia, tak nak apple daripada Switzerland, macam-macam pula. Okey, jadi ini merupakan barang kehendak. Harga apple meningkat. So, kita belajar dah kan permintaan, bila harga itu meningkat, orang tak akan belilah barang itu sebab harga dia mahal. So dia tukar kepada barang yang pengganti apple apa? Orange. Maksudnya kalau tak makan apple, dia makan orange. Adakah kita dapat kepuasan yang sama bila makan apple dan orange tu? Nampak tak lebih kurang saja kepuasan dia? Betul tak? Tak adalah kita kata tak ada apple, kita makan buah betik. Sama tak dia punya fungsi tu? Tak. Apple dan betik, sama tak fungsi dia tu? Sama tak? Tak kan? So Tak, macam tu dalam soalan dalam soalan nanti keluar awak tengok macam tu. Kalau dia bagi dua jenis barang, adakah dia macam sama dia punya fungsi tu? Apple dengan betik atau apple dengan nenas, jauh tu. Kalau apple dengan orange, lebih kurang. So apple dengan orange merupakan barang pengganti. Okay. So bila harga apple meningkat, pengguna tadi akan beralih kepada barang pengganti seperti orange. Itu maksudnya corak perbelanjaan. Kerana kalau barang kehendak dia banyak pengganti, so pengguna akan beralih kepada barang pengganti jika harga barang itu meningkat. Okey. Oleh kerana barang keperluan. Okey, kita balikkan kepada barang keperluan. So, cikgu nasihatkan kalau keluar ni soalan ni, awak terang melalui dua side. Satu barang keperluan, satu barang kehendak. Senang. Faham tak? Apa faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna? Barang pengganti. Kalau barang keperluan, apa-apa-apa. Kalau barang kehendak, apa-apa-apa. Macam tu cerita. So, dia lebih berfokus. Boleh? Boleh cikgu. Okey, barang keperluan seperti garam, gula, ubat. Tidak mempunyai pengganti yang hampir, maksudnya. Kalau contoh garam, gula. Kalau tak ada gula, nak guna apa? Ada tak barang pengganti dia? Cuba fikir. Gula yang kita beli kat kedai tu kan, gula pasir tu, gula halus tu. Kalau tak ada gula tu, kita nak guna apa ya? Kita nak gantikan dengan apa? Madu. Okey. Dapat fungsi yang sama tak? Dapat kot. Ada sikit-sikit kan? Bolehlah madu dengan gula tu. Okey, tapi sekarang kalau awak tengok kan, biasa kita beli gula yang kat kedai, gula pasir tu. Sekarang ada baru gula yang orang panggil apa? Gula yang dia buat, dia kata tak manis untuk orang kencing manis tu, gula tu kan. Mahal sikit lah. Dia titis je. Dia drops saja, dia bentuk cecair. Tapi adakah kepuasan itu sama? Habis kalau orang buat kuih-kuih macam mana nak pakai madu? Kan? Macam susah nak ganti, betul tak? Ya. Kalau orang buat kuih kan nak pakai gula banyak kan? Contoh nak buat kek, takkan nak pakai madu. Dah rasa lain, betul tak? Okey, garam. Kalau tak ada garam nak pakai apa? Nak letak apa kalau tak ada garam? Kalau harga garam dah naik. Contoh kita kata harga garam dah mahal. So orang kata tak nak beli garam. So nak ganti barang apa? Ada tak? MSG je. MSG tu dia bukan garam. Dia bahan perasa. Dia macam Ajinomoto tu. Tak ada kan? Maksudnya barang keperluan memang tak banyak barang pengganti dan kadang-kadang tak ada barang pengganti. Okey? Dan bila kita nak ganti pun dengan barang lain tu, dia tak ada fungsi yang sama. So susah. Jadi, mahu tak mahu kalau harga barang keperluan itu naik atau turun, pengguna terpaksa meneruskan pembelian barangan itu.
walaupun harga meningkat. Faham tak? Faham cikgu. Boleh? Boleh. Sebab itulah kerajaan kontrol barang keperluan. Awak kena jawab tu kalau soalan tanya kenapa kerajaan kontrol, kerajaan kawal barang keperluan, inilah kita tak nak dia terus meningkat dengan banyak. Kalau meningkat dengan banyak, apa jadi kepada pengguna atau individu? Pengguna tidak Siapa boleh jawab? dapat membeli barang itu dengan banyak. Tak Okey, pengguna yang macam mana? Pengguna mana? dapat kepuasan. Kalau kita kata harga beras naik, harga gula naik, okey, harga garam Pengguna yang naik, golongan ubat pun sama miskin. ubat pun naik mahal. So apa jadi kepada pengguna? Jadi awak kaitkan dengan pengguna yang berpendapatan rendah atau miskin. Kalau harga barang terus meningkat, harga beras meningkat, so dia orang ada duit tak nak beli beras? Ada duit tak nak beli beras kalau dah tak ada pendapat duit? Ada tak? Kalau pengguna yang berpendapatan rendah tadi, harga beras dah meningkat, dia orang tak mampu nak beli beras, betul? Habis tu macam mana lagi dia nak makan apa kalau dah tak ada beras? Boleh hidup tak? Boleh terus hidup tak? Boleh terus hidup? Tak boleh. Itulah cara awak nak menghuraikan. Itu cara awak nak menghuraikan. Maksudnya kerajaan kena kontrol barang keperluan itu sebab untuk memastikan golongan individu yang berpendapatan rendah juga dapat menikmati barang ini. Okay, boleh Jadi inilah yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Kaitkan dengan barang pengganti. Boleh? Boleh Teruskan? Boleh cikgu. Okey, pengiklanan dan pemasaran. Ini cikgu cakap Boleh, tadi. cikgu. Aktiviti. Apa maksud iklan dan pemasaran? Awak belajar perniagaan, nanti tingkatan 5 kita akan belajar ni. Okey. Iklan dan pemasaran. Marketing. Selalu kita kata, kita kalau bisnes kita kena buat iklan. Kita kena buat marketing. Supaya untuk apa? Kenapa nak buat iklan dengan pemasaran ni? Untuk apa? Sebab produk lebih kenal. Untuk mengembangkan perniagaan. Okey, Untuk dua-dua betul. mengembangkan pasaran. Okey, Kivan cakap tadi supaya produk apa tadi, Kivan? Produk terkenal. Ya, supaya orang kenal produk kita. Dan bila kita buat iklan pemasaran tadi, supaya produk kita tu boleh berkembang. Keyword dia ialah kenal. Supaya orang kenal produk kita. Kalau kita tak buat iklan macam sekarang ni kan, kata MCO ni, kedai dah tak boleh buka. Tapi kita ni ada produk baru ni. Cikgu ada buat produk baru ni, nasi lemak cheese. Contohlah. Ada nasi lemak cheese. Macam mana nak bagi tahu orang ni yang cikgu ada produk baru ni? So cikgu kena buat iklan lah. Iklan kat mana? Kat mana nak iklankan? Awak belajar perniagaan. Kat mana nak iklankan? Macam mana cikgu nak buat iklan tu? Supaya orang tahu ni ada produk baru cikgu ni. Nasi lemak cheese. Macam mana? Siapa bagi idea? Media sosial. Ya, cikgu buatlah dekat media sosial, cikgu iklan dekat IG, cikgu iklan dekat Facebook, dekat Twitter atau status dekat status apa? Status apa tu? WhatsApp WhatsApp story status WhatsApp kan? Jadi itulah kita panggil iklan. Dan cikgu kena buat marketing lah. Okey, marketing ni macam mana? Buy two free one. Lepas tu buatlah TikTok ke, kan? Macam-macam sekarang ni kita boleh iklankan kepada. Cikgu, beli satu percuma satu. Ya, beli satu percuma satu. Ataupun nak lebih cheese, extra cheese, free extra cheese. Macam-macam lah. Seronok sebenarnya berniaga dengan ekonomi, perniagaan ekonomi ni. Okay, so apa kaitan iklan tadi dan marketing tadi mempengaruhi corak perbelanjaan? Macam awak cakap tadi lah, tengok iklan handphone tu kan,
Seronok tengok, kamera cantik lah, boleh itu, boleh yang kurus, boleh yang gemuk boleh kurus, yang ada jerawat, tak ada jerawat, macam-macam lah kan. Okey, pemasaran melalui pelbagai saluran seperti pemborong, peroncit. Okey, macam ni. Tadi cikgu kata cikgu jual nasi lemak kan, cikgu buat kat rumah lah, kedai dah tak boleh buka. So macam mana tadi cikgu buat iklan? Okey, cikgu buat iklan tadi dekat media sosial. Lepas tu macam mana cikgu nak pasarkan? Pemasaran ni maksudnya macam mana nak sampai kepada pengguna. Bila dah ada orang order ni macam mana ni nak pergi hantar ni? Nak kedai tak buka? Jadi bila sebut pemasaran, kita kata nak guna ejen tak? Oh, pakai Menyediakan menyediakan macam mana? perkhidmatan Yes, perkhidmatan delivery. Mungkin kita boleh join daftar dengan Foodpanda, GrabFood, ataupun kita lantiklah pekerja kita seorang sebagai runner. Lalamove lah sekarang macam-macam kan. Sebab itu banyak dah sekarang perkhidmatan itu. Okay. So itulah yang mempengaruhi corak perbelanjaan tu. Jadi kita sebagai pengguna akan tertarik dengan iklan dan marketing dia. Oh, kita tengok iklan dia kan, oh bestnya nampak dia punya ni produk dia kan. Kek dia sedapnya dia tunjuk. Okey, jadi macam mana nak beli ni? Oh, senanglah, dia ada banyak saluran. Jadi ini yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna itu. Okey, kerana iklan dan pemasaran dia buat. Boleh? Okey, pemasaran tidak langsung yang disebabkan liputan internet yang digunakan secara meluas telah mendorong pertumbuhan aktiviti e-dagang. Apa maksud e-dagang? Selalu keluar ni. Ada perkataan e sahaja dekat depan ni, kalau nanti awak search internet ke mana kan, Google, ada saja perkataan e dekat depan ini merujuk kepada apa? Pembelian online? Siapa tahu? Siapa nak try? Yes, pandai. Online. Ingat kalau ada perkataan e saja depan, dia merujuk kepada penggunaan online. E-dagang, dagang maksudnya jual dan beli. Ini nanti kita belajar perkataan 5. Maksudnya berlaku bisnes jual dan beli secara online. Contoh cikgu, kalau cikgu nak tengok cikgu punya gaji kan berapa, sekolah, office akan bagi cikgu satu statement penyata. Sekarang tak ada lagi, cikgu boleh tengok secara online. So dia akan tulis dekat depan e penyata gaji. Itu maksudnya. Apa-apa perkataan e depan ni, itu merujuk kepada urusan secara online. Contoh sekarang kalau pelajar-pelajar universiti kan, hari tu lepas SPM 2020, dia orang nak daftar masuk U kan, masuk college, semua secara online. Dia akan tulislah e apa kat belakang. Boleh? Faham? Okey. So pemasaran tidak langsung yang disebabkan oleh liputan internet yang digunakan secara meluas telah mendorong pertumbuhan aktiviti e-dagang. Ya, betul. Okay. Sekarang ini internet orang panggil apa? Internet mempunyai kuasa yang sangat besar, semuanya di hujung jari. Okey. Jadi inilah yang menyebabkan banyak bisnes sekarang yang menggunakan online business, iaitu penjualan barang di atas talian. Online lah ni. Menggunakan media sosial seperti Facebook, laman web dan juga ejen. Okey, faham? Jadi disebabkan oleh inilah, iklan dan pemasaran inilah, maka pengguna sekarang kita, corak perbelanjaan kita banyak berbelanja kepada benda-benda yang macam ni. Yang mana? Yang banyak diiklankan dalam online. Betul tak? Cikgu pun dah terpengaruh. Sekejap buka ini ada iklan ni, dah shopping. Tekan saja di hujung jari. Betul tak? Shopee. Lagi apa? Lazada. Lagi apa? Go Shop. Semuanya tengok saja, tekan dia dah shopping. Betul tak? Betul, cikgu. Awak ada Shopee? Ada Shopee? Tiap-tiap hari ada orang datang hantar barang kat rumah. Betul tak? Cikgu tak, awak lah.
Cikgu tak ada Shopee cikgu tak ada beli Shopee, cikgu tak ada install pun Shopee. Cikgu takut. Nanti asyik nak beli je. Okey, boleh So, pengiklanan adalah satu bentuk komunikasi. Nampak kat sini Iklan adalah satu bentuk komunikasi. Cara kita berbual dengan customer. Maksudnya macam tu. Macam mana kita nak communicate dengan customer. Sebab tu kena buat iklan. Macam tadi Auni cakap tadi kan, iklan handphone tu. Kita nampak dia menggunakan handphone itu, handphone jatuh dalam air pun tak rosak, ketuk-ketuk dengan hammer pun tak rosak. Itu cara dia berkomunikasi dengan customer. Okey. Ini mempunyai unsur pujukan. Dia sedang memujuk kita sebenarnya. Dia sedang mempengaruhi kita untuk membeli barang dia tu. Dengan cara apa? Dengan cara iklan dia. Macam kita tengok tadilah ayam goreng dia, makan ayam tu dengan tarik ayam dengan cheese yang panjang, tak putus-putus. Jadi itu dia sedang mempengaruhi kita sebagai pengguna yang sedang tengok iklan dia untuk kita membeli barang itu. Menarik perhatian. Tak menarik. Apa yang macam ni? Cikgu, macam menarik perhatian. Yes, menarik perhatian. Dia nak menyampaikan maklumat tentang produk dia tu. Dia nak beritahu ayam KFC sekarang sangat rangup. Sangat besar ayam dia, fresh, cheese banyak contohlah. Dia nak menyampaikan maklumat tentang suatu produk dengan cara iklan. Okay, lepas tu kita tengok pun mula-mula, alah tipu lah ni. Lepas tu tengok lagi, aduh best pula. Esok terus pergi beli. Okay, itu maksudnya pujukan. Ingat itu iklan. Pemasaran, cara nak sampai kepada pelanggan. Okay, nak menggunakan apa? Pos laju, agent, GrabFood, Foodpanda, macam tu. Boleh? Jadi ini semua mempengaruhi corak perbelanjaan, betul? Boleh? Ambil contoh Shopee cukuplah. Shopee tu sangat mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Boleh sampai sini? Boleh, Cik. Boleh cikgu. Okey. Pengiklanan yang berjaya akan memberi kesan kepada perbelanjaan pengguna. Nampak? Iklan yang berjaya akan memberi kesan kepada perbelanjaan pengguna. Memang betul. Zaman sekarang ni sebab semuanya menggunakan media sosial, so setiap orang kena kreatif cara nak iklankan produk dia. So cara iklan inilah yang akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Sekarang guna TikTok, betul tak? Dia nak tunjukkan produk dia guna TikTok. Macam-macam gaya ada kan? Kalau kita tengok itulah dia satu cara bisnes. Boleh Okey, last kali cita rasa dan segmen pasaran. Okey, cita rasa, taste. Ini senanglah. Pengguna akan beli barang yang dapat memenuhi cita rasa. Betul kan? Cita rasa itu adalah apa? Betul. Apa maksud cita rasa? Okey, favor lagi? Minat. Lagi satu? Kita boleh cakap tak trend? Trend Boleh. sekarang. Boleh. So cita rasa ni kita boleh kata minat, suka, gemar ataupun trend sekarang. Okay. So kita akan beli. Walaupun kadang-kadang barang itu mahal ke murah, sebab kita suka barang itu, kita akan beli. So ini mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna. Ni akan mempengaruhi. Mahal ke murah sebab saya suka, saya nak beli juga. So ini mempengaruhi dia membeli barang itu. Cara menjawab macam tu. Kita rasa pengguna berbeza mengikut kaum, umur, jantina. Betul? Memang sangat betul ini. Cita rasa awak dengan cikgu berbeza. Sebab umur sudah berbeza. Okay. Orang tua, macam cikgu cakap tadi, macam cikgu suka sekarang ni lebih taste kepada contohlah nak beli-beli periuk, nak beli apa lagi, barang-barang yang kegunaan harian. Tapi awak gadget. Itu tak salah, memang itu cita rasa kita ikut umur. Jantina pun sama, betul. Lelaki dengan perempuan taste dia lain. Betul tak? Cikgu suka kata contoh, cikgu suka nak beli kosmetik ni. Takkan lelaki pun nak beli kosmetik juga.
Betul tak? Takkan Adrian nak beli kosmetik juga? Ke memang nak beli kosmetik, nak beli lipstick ke apa, Kiwan? Tak Mana lah Kiwan? cikgu. Kan nampak. So corak perbelanjaan dia tu lain. Kalau perempuan dengan lelaki ni lain. Okey, saiz pendapatan pun sama. Pendapatan dia kecil, yang ni dah pendapatan kecil dia beli je lah barang-barang keperluan, pendapatan yang besar dia nak belilah barang-barang kehendak. Macam tu. Okey. Pasaran, okey ini dah habis cerita rasa. Senang je cerita rasa ni Awak just jawab, seseorang itu akan membeli barang atau perkhidmatan mengikut cerita rasa dia sendiri untuk mencapai kepuasan. Okey, berbeza mengikut kaum, umur, jantina dan saiz pendapatan dan sebagainya. Terang je lah mana-mana satu. Ambil contoh. Contoh jantina, lelaki dengan perempuan berbeza cerita rasa dia. Okey, maka ini mempengaruhi corak perbelanjaan. Okey, pasaran, segmen pasaran. Pasaran dibahagikan kepada subunit yang kecil berdasarkan kumpulan pengguna tertentu dikenali sebagai segmen pasaran. Dia kata apa tahu? Pasaran ni maksudnya, pasaran ni pasar. Kita jual barang, okey contoh cikgu jual barang, siapakah yang cikgu aim, kumpulan pengguna yang macam mana yang cikgu aim? Contoh kalau cikgu jual Regular customer? Okey, regular customer tu dari kumpulan mana? Contoh kita ambil ada kumpulan orang tua, ada kumpulan kanak-kanak baby, kanak-kanak, ada kumpulan remaja. So produk yang kita nak jual ni kita sasarkan ataupun kita aim kepada kumpulan yang kecil yang mana? Faham maksud cikgu? Contoh tadi kalau cikgu jual tea life macam tea life tu kan. Kan sekarang ada apa tu lagi selain tea life tu yang orang jual-jual apa macam kopi kan. Kopi caramel lah, kopi strawberry lah kan, coconut shake lah. Okey, kalau cikgu jual barang itu, cikgu lebih kepada sasarkan kumpulan mana? Adakah baby atau kanak-kanak? Kanak-kanak akan minum benda-benda macam tu? Remaja? Yes, remaja. Jadi itu dipanggil pasaran dibahagikan kepada subunit yang kecil. Maksudnya kumpulan pengguna tertentu. Inilah yang kita panggil segmen pasaran. Segmen pasaran ni ialah kumpulan pengguna tertentu. Faham tak maksud cikgu? Faham? Sebab tu kadang-kadang cikgu nak buka bisnes lah, cikgu nak buka bisnes nak jual barang-barang baby. So siapa kumpulan sasaran cikgu? Siapa segmen pasaran cikgu? Cikgu golongan baby maksudnya kepada ibu bapa lah, kepada ibu bapa lah, betul tak? Cikgu target kepada ibu-ibu, parents. Sebab parents yang akan cari barang-barang baby kan. Jadi cikgu dah berfokus kat situ. Jadi ini yang mempengaruhi corak perbelanjaan itu. Okey. Kalau macam kondok semua tu kan yang awak makan sekarang itu, ayam Uncle Bob lah. Lagi apa lagi? Takoyaki. Semua itu pun itu adalah sasaran dia kepada kumpulan pengguna remaja. Ramai yang suka makan macam tu. Jadi itu dipanggil pasaran, pasar. Siapakah golongan kumpulan pengguna yang kita nak jual barang kita tu? Boleh? Boleh cikgu. Okey, misalnya pencuci muka yang dijual untuk segmen pengguna yang berbeza seperti individu yang mempunyai muka sensitif dan berjerawat. Jadi contohlah cikgu nak buka satu bisnes, cikgu nak jual kosmetik, orang panggil apa? Penjagaan muka. Okey, cikgu keluarkan produk khas untuk individu yang ada masalah muka sensitif atau berjerawat. Jadi cikgu fokus kat situ. Dalam bisnes ni kita kena fokus macam tu. Jadi produk ni kita keluarkan untuk khas untuk orang-orang yang ada masalah muka. Jadi mereka yang bermasalah ini dia akan cari barang kita tu. Okey, tekan je dekat Instagram kita, cari. So itu dipanggil pasaran.
Jadi ini akan mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna tadi. Pengguna mana? Pengguna yang ada masalah muka tadi, dia akan membeli barang yang dia perlukan itu. Faham? Boleh? Boleh tak ni? Okey, ingat cita rasa. Kalau tak jawab cita rasa pun dah okey. Cita rasa pun dah okey, okey? Dah habis dah. Okey, ada soalan? Cikgu nak masukkan sikit lagi yang tu, kita habiskan. Okey, boleh? So, ulang balik. Kita ada berapa faktor tadi? Ada berapa faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan pengguna? 5 cikgu. 5. Apa dia? 1. Pendapatan individu, pendapatan pengguna. Lagi? Harga barang murah, harga barang mahal, bergantung kepada barang keperluan dan barang kehendak. Okey, yang ketiga? Barang pengganti. Okey, barang pengganti. Kalau barang pengganti banyak, maka corak perbelanjaan macam mana? Meningkat. Okey, betul. Kalau barang keperluan? Tak berubah. Yes, bagus. Yang keempat, faktor yang keempat? Pengiklanan dan pemasaran. Iklan. Iklan akan mempengaruhi corak perbelanjaan. Okey, dan last sekali? Cita rasa dan segmen pasaran. Ya, cita rasa dan segmen pasaran. So keyword dia ialah corak. Cikgu ingat minggu depan cikgu nak buat ni lah, buat pembentangan awak kena bentang. Cuba tengok muka surat. Ada soalan dalam buku teks ni. Tengok muka surat 176. Okey, muka surat 176. Cikgu nak nanti, cikgu akan bagi kumpulan So, siapa yang akan kena buat soalan ini nanti So, highlightkan itu. Muka surat 176. Okey? Boleh Kita cuba buat. Itu ada gambar otak tu. Maksudnya itu adalah soalan kebat. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey, jom kita sambung sikit lagi. Boleh cikgu. Sebab minggu depan cikgu dah nak ajar kira-kira belanjawan tu. Okey, kita teruskan muka surat 178. Ini pun famous soalan ni selalu keluar dalam soalan esei. Okey. Kaedah. Cikgu, Ya. kumpulan apa tu cikgu? Kumpulan pembentangan. Cikgu akan bagi nanti. Contoh, ya. Tak, satu kumpulan tu berapa orang? Nanti cikgu tetap. Nama. Cikgu akan keluarkan senarai nama nanti. Oh, okey. Okey nanti awak kena buatlah presentation dalam bentuk PowerPoint ke? Cikgu nak tanya, awak ada tak template PowerPoint? Template? Ada pernah dapat tak daripada mana-mana kawan awak? Tak lah cikgu, tak dapat. Okey, cikgu bagi kat grup. Cikgu ada 30 template PowerPoint kalau awak nak. Cikgu bagi kat grup Boleh, okey cikgu. Okey. So kita sambung yang ni. Okey, tengok muka surat 178. Kaedah pembayaran untuk beli barang. Okey, kita dah masuk tajuk yang seterusnya. Tadi kita kata corak perbelanjaan pengguna. Okey, kita dah tahu dah pengguna tadi nak belanja kat barang mana. Nak beli barang keperluan ke nak barang kehendak. Apa faktor-faktor dia tadi. Okey, sekarang kita tengok kaedah. Apa maksud kaedah? Langkah untuk bayar. Langkah. Kaedah pembayaran. Kaedah bayar. Cara bayar. Cara bayar. Tulis Cara bayar untuk beli barang. Senang saja. Sebab tu cikgu suka awak fahamkan dulu maksud perkataan ini.
kaedah bayar, cara nak bayar. Untuk beli barang, bila kita beli barang, kita kena bayar. So nak bayar macam mana? Okey, ada dua saja kaedah. Dalam ekonomi, ada dua saja kaedah. Tolong ingat tu. Soalan ni kalau keluar memang ramai calon selalu jawab lah sebab senang sebenarnya. Okay, ada dua kaedah. Cuak fikir logik. Kalau kita pergi kedai ataupun kita pergi shopping lah. Selalu kita bayar, bila kita beli barang, kita bayar macam mana? Tunai? Cash? Yes, kita bayar tunai, kita bayar cash. Kalau kita tak nak bayar cash, kita boleh bayar? ATM Pakai apa? card? Okay, ATM card itu cash juga. Itu kira cash. Maksudnya, kita tak guna duit terus kita bayar kat dia kan. Kita gantikan dengan menggunakan kad ATM kita tu, debit card. Itu pun dikira cash. Maksudnya dalam kad kita tu kena ada duit lah juga. Cuma dia tukar cara bentuk dia daripada cash yang kita bagi duit biasa yang kita buat dulu-dulu tu, bayar duit RM10, RM20, atau kita bagi dia kad dan dia swipe terus apa dia panggil, nak waste ke nak pin kan. Itu pun sama cash. Ada satu cara lagi, kalau kita pergi beli barang, biasanya kita beli barang-barang yang besar lah, barang-barang contoh nak beli komputer, nak pergi kedai komputer, kalau tak nak cash, kita boleh bayar secara apa? Beli kereta, contoh kereta, biasa barang-barang besar lah, barang-barang yang mahal. Bayar kereta, ada orang nak beli bayar tunai, nak bayar duit dia banyak duit, nak bayar tunai. Ada orang nak bayar apa? Hutang? Ya, hutang. Tu cikgu nak dengar. So awak ingat macam tu. Kaedah bayar ni ada dua. Satu bayar cash, satu lagi ni nak berhutang. Maksud hutang apa? Maksud hutang tu macam mana? Yang kalau bayar cash ni, kalau ansuran? yes, bayaran ansuran. So itu kita ada dua kaedah untuk beli barang. Faham? Sama ada kita bayar cash, kalau harga barang itu 100, kita bayar 100. Ataupun kita boleh bayar secara hutang. RM100 tu boleh buat dua kali bayar. Bayar RM50 bulan ini, bayar RM50 bulan depan. Faham? Faham tak? Sekarang ramai orang buat macam tu kan, bisnes kan. Mungkin orang tu tak mampu nak bayar banyak kan. So kita buatlah bayar 3 kali. Betul tak? Okay. Itu kita panggil bayar secara hutang. So ingat dua kaedah bayar, cara bayar. Okay, kita tengok dulu yang pertama, bayaran secara tunai. Biasa bayaran secara tunai ni bayar untuk barang macam mana? Lepas tu apa kebaikan dia? Apa kelemahan dia? Itu je, tajuk yang ni itu saja. Soalan selalu keluar, dia tanya, dia bagi kita pilihan. Nak pilih bayar tunai ke nak bayar kredit? Okey, hutang itu dalam ekonomi kita panggil kredit. Kredit tu hutang. Buat catatan. Okey, so kita tengok dulu satu. Bayaran tunai bermaksud pelanggan membayar dengan wang tunai sebaik saja barang itu diterima. Ini biasa kita buat lah kan. Contoh kalau kita pergi kedai runcit, kita nak beli telur. Nak beli telur 5 biji. Kita boleh tak cakap dengan toki kedai tu, saya nak hutang boleh tak? Telur tu harganya RM10. Boleh tak saya nak bayar 3 kali? Logik tak? Tak logik lah cikgu. Nanti toki kedai tu ambil telur baling kat muka awak. Betul tak? Tak logik kalau kedai runcit tu kan. Biasanya hutang ni kita tengok nanti barang-barang yang macam mana. Okey, biasa kalau macam telur tu, roti ke, kita pergi kedai runcit, memang dia tak ada buat bayar hutang, dia buat dengan bayaran tunai. Ambil barang, sila bayar. Okey, cash only. Kalau awak nampak kan dia tulis cash only. Okey. Itu saja untuk bayar tunai ni. Maksudnya apa bayar tunai? Pelanggan bayar dengan wang tunai sebaik saja barang diterima. Okay. Cash and carry. Bayar cash, then you carry barang tu. Okay. Itu cash and carry. Bayar tunai lah. Okay. Apa kelebihan dan kelemahan dia? Okay.
Cuba siapa nak try. Dalam buku pun ada. Cuba fikir logik. Apa bagusnya kalau sekarang kita anggap diri kita lah. Kita nak beli barang Kita nak beli barang. So kalau kita guna bayar secara tunai ni, apa kebaikan yang kita dapat? Apa kelebihannya? Harga lebih murah. Okey, harga lebih murah daripada harga yang kita hutang. Betul tak? Betul ke? Betul ke kalau kita bayar cash lebih murah daripada kita berhutang? Betul tak? Sebab kalau Tak bayar hutang pun sama lah cikgu. Sama ke? Ada faedah? Okey. Ya, okey, ada faedah. Biasanya kalau kedai ataupun orang dia buat bayaran secara hutang, dia mesti kenakan faedah. Itu normal sebab dia bisnes. Cara dia bisnes. Okey, katalah cikgu nak beli komputer. Cikgu nak beli laptop. Harga laptop yang paling murah lah 3,000. Cash 3,000. Dia tulis kat situ. Bayar secara ansuran selama 2 tahun, harga 5,000. So dekat situ mana yang kita nak kata lebih kelebihan kepada bayaran secara tunai? Apa yang baiknya kalau kita bayar secara tunai laptop tadi? Harga lebih murah. Ya, harga lebih murah. Tapi bila kita bayar secara kredit atau hutang, dia sudah menjadi 5,000. Kita tak boleh marah dia sebab itu adalah satu cara untuk perniagaan dia. Bila kita bayar secara hutang, dia akan tambah dengan faedah. Tapi kita boleh dapat tak barang itu terus? Boleh dapat terus? Ya, boleh. Mungkin kita kena bayar berapa? Kalau cash tadi bayar 3,000 dan dapat terus laptop tu. Tapi kalau bayar hutang tadi? Mungkin Nak kena bayar 250 berapa? Ya, itu dipanggil bayaran apa? deposit. Ya, bayaran deposit. Kita mungkin kena bayar dulu 500. Lepas tu kita dapat laptop tu, kemudian kita bayar apa? Bulan? Ya, kita bayarlah sebulan-bulan. Itu maksudnya bayaran secara kredit atau hutang. So daripada situ awak fikir sendiri apa kebaikan dan kelemahan. Kelebihan dia ialah Harga lebih murah. harga lebih murah. Satu markah. Kenapa? Biasakan jawapan awak itu hurai. Harga lebih murah. Kenapa awak kata harga lebih murah? Sebab kalau beli cash, apa ni? Faedah. Kalau kita beli cash tak ada faedah. Dah betul dah. Harga lebih murah kerana tidak ada faedah yang dikenakan. Settle. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Yang kedua, apa lagi bagusnya kalau kita beli secara tunai? Kita tengok diri kita. Kalau kita beli tunai, apa bagusnya? Apa baiknya? Dah tak ada hutang lepas tu. Okey, dah tak ada hutang lepas tu. Itu dah betul tu. Kita nak cakap apa tu? Mengelakkan? Bayaran tertunggak. Maksudnya mengelakkan bayaran tertunggak dan mengelakkan kita daripada berhutang. Boleh lah. Boleh cerita kat situ. Okey. Pengguna berbelanja secara berhemah. Bila kita beli secara cash, kita sebenarnya sedang berbelanja secara berhemah. Apa maksud berhemah? Berjimat. Cermat. Kita belanja secara berjimat. Kerana had perbelanjaan bersandarkan jumlah wang yang dimiliki. Faham tak maksudnya? Jadi bila kita beli cash, kita bolehlah berjimat cermat. Kita tengok duit kita ada berapa. So kita belanja setakat duit yang kita ada sahaja. Tapi kalau kita beli secara hutang, dia akan menyebabkan kita belanja secara apa lawan kepada berhemah? Cepat. Kita akan berbelanja secara apa?
Berlebihan. Okey, berlebihan atau boros. Betul? Betul tak? Kita akan belanja secara boros. Tengok dekat situ boleh hutang. Tengok dekat sana barang pun boleh hutang. Kita jadi seronok. Semua barang kita nak beli. Tapi kita akhirnya banyak hutang. Betul? Betul tak? Betul cikgu. Okay. So, bila kita beli cash, kita sebenarnya sedar diri kita. Okey, saya ada duit banyak ini saja. Jadi saya beli sajalah barang ini saja. Kita tak nak hutang. Nanti saya tak boleh bayar hutang tu. Okay, ini mengelakkan kita berhutang berlebihan. Okay. Yang ketiga, apa baik dia? Okay, discount tunai. Yes. Biasanya kalau orang bayar cash, bayar cash, dia akan diberi Diskaun tunai. Betul tak? Dia panggil diskaun tunai. Awak belajar akaun kan? Okey, diskaun tunai. Nama pun tunai. Diskaun diberi jika membayar secara tunai. Tapi kalau bayar hutang, beli secara hutang, ada diskaun? Tak ada faedah saja. Bagus. Tak ada diskaun tapi ada faedah lagi, awak kena tambah bayar. Betul tak? Itu kelemahan dia. Okey. Jadi kalau tadi laptop tadi 3,000, mungkin sebab kita bayar cash, kita dapat lagi 20%. Jadi kurang lagi bayar. Macam tu juga dalam bisnes. Okey. Contoh cikgu jual nasi lemak tadi. Beli 1, 2 ringgit. Beli 3, 5 ringgit. Nampak tak? Ini teknik orang berniaga. So ada diskaun tunai sebanyak RM1 dekat situ. Betul? Betul cikgu. Selalu kita tengok kan, beli satu harga dia berapa? RM3. Beli 2 dapat RM5. Macam tu. Okey, seterusnya kebaikan dia, bayaran tunai diterima secara meluas berbanding dengan bayaran kredit. Ya, memanglah kalau bayaran tunai ni semua pergi mana-mana pun, kedai mana-mana kita beli barang, memang orang akan terima cash. Tapi bayaran kredit tak semua tempat yang terima. Betul? Contoh tadi cikgu sebut apa? Kat mana tadi tak boleh? Dekat kedai runcit. Kedai runcit. Nak bayar kad kredit, nak bayar pakai hutang, memang dia hempuk lah awak kan. Okey, contoh lagi tadi cikgu nak pergi beli nasi lemak dekat kedai makcik tepi jalan tu. Boleh tak nak hutang makcik? Dia bagi tak? Tak boleh cikgu. Tak boleh tapi semua dia kalau cash dia terima. Jadi itu kelebihan bayaran secara tunai. Okey, barang yang dibayar penuh terus menjadi hak milik pembeli. Okey, maksudnya kita dah bayar cash tadi, barang itu terus menjadi hak kita. Tapi kalau kita bayar secara hutang tadi, kita dah bayar deposit kan? Kita dapat tak barang tu? Tak cikgu. Dapat. Tapi adakah barang itu terus menjadi hak kita? Tak ada. Tak ada. Bila dia akan jadi barang hak kita? Bila dah habis bayar. Bila dah habis bayar. Jadi nak tunggu jadi hak kita, contoh kita bayar 5 tahun. 5 tahun itulah baru jadi hak kita. Lepas tu kalau dah tahun 2, tahun 3 dah rosak. Tapi hutang kena bayar lagi tak? Kena bayar lagi tak? Kena bayar ke tak? Contoh 5 tahun cikgu beli ni laptop ni. Cikgu hutang dengan kedai ni. Sampai tahun ketiga cikgu pakai, dah hang-hang, dah rosak. Adakah cikgu kena bayar lagi tak sampai 5 tahun tu? Kena bayar. Kena bayarlah sebab kita dah buat agreement dengan dia 5 tahun kan. Itulah kelemahan kalau kita beli secara kredit. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan kelemahan. Kelemahan dia awak terbalikkan saja. Kekurangan tunai menyebabkan individu tidak dapat menikmati barang mewah. Itu kelemahan kalau kita bayar secara tunai ni, kalau kita tak ada duit yang cukup, so kita tak dapatlah nak pakai barang mewah. Itu kelemahan dia. Contoh tadi laptop tadi, dia kata boleh guna cash sahaja. Sorry ya puan, tak boleh pakai kredit, tak boleh hutang. So cikgu tak ada duit ni. Jadi cikgu tak dapatlah menikmati laptop tadi. Cikgu tak dapat memiliki laptop tadi sebab cikgu tak ada duit tunai. Itu satu kelemahan.
kalau dia guna secara tunai. Tapi kalau dia guna secara kredit tadi, walaupun cikgu tak ada duit, cikgu dapat tak guna laptop tadi? Dapat. Macam tu cara awak nak huraikan. Cerita yang tak baik, cerita yang baik, cerita yang tak baik. Okay. Yang kedua, tidak dapat melindungi individu daripada kesan inflasi. Okay, kalau bayaran tunai ni. Bahaya juga sebenarnya tunai ni. Sebab orang akan bayar kan cash. Semua orang akan shopping, beli. Kita dah belajar inflasi ni, bila ramai orang berbelanja secara tunai, duit dekat pasaran tu banyak. Maksudnya banyak duit berlaku urusan jual beli tu dengan banyak. Jadi ini akan menyebabkan inflasi. Bahaya juga ni sebenarnya. Okay, itu kelemahan dia, keburukan dia. Kurang sesuai untuk membeli barang mahal dan melibatkan jumlah wang yang banyak seperti rumah dan kereta. Ya, ini satu kelemahan kalau dia kata bayaran secara tunai. Kalau kita nak beli barang yang murah tak apalah. Tapi kalau nak beli kereta, nak beli rumah, takkan nak kena bayar cash juga. So kalaulah kata barang-barang ini mesti dibayar secara tunai, tak dapatlah kita nak pakai kereta, tak dapatlah kita nak duduk rumah yang mewah. Itu contoh kelemahannya. Faham tak maksudnya? Awak kaitkan saja macam tu. Sebab itu rumah dengan kereta biasanya dia buat secara bayaran secara kredit. Ansuran. Secara ansuran. Jadi orang yang tak ada duit banyak pun boleh guna rumah dan kereta tadi. Faham? Tapi kalau dekat soalan dia tanya ke bayaran secara tunai, awak cerita yang kelemahan dia. Kalau kata rumah dengan kereta ni pun nak pakai bayaran secara tunai, habis tu orang yang tidak ada duit yang banyak tak akan dapatlah merasa untuk memiliki rumah dan kereta. Okay. Sebab tu sekarang banyak dah dia guna bayaran ansuran supaya semua orang dapat memiliki. Okey, kewujudan risiko kehilangan tunai dan tiada jaminan dapat semula. Okey. Maksudnya ada kemungkinan tak hilang tunai. Lepas tu tak dapat jaminan semula duit itu. Kalau kita bayar secara tunai ni. Ada risiko tak? Ada risiko. Itu keburukan dia. Lepas tu nak dapat balik jaminan semula tu susah. Okay, kita dah bayar tunai ni. Lepas tu ada risiko kehilangan dia pula tu. Okey, last sekali. Perkhidmatan selepas jualan susah didapati kerana penjual tidak bertanggungjawab selepas barang telah ditukar milik. Okey, apa maksud ni? Apa maksud perkhidmatan selepas jualan? Kita dah jual, kita dah beli. Okey. Lepas Dah kita beli, kalau barang besar ke atau tak boleh tukar. Okey. Kenapa? Kenapa dah? Sebab yang kita then kenapa kita letak dekat bahagian kelemahan, keburukan? Sebab Kata barang peniaga kita dah beli barang. Peniaga? Sebab peniaga? tak nak bertanggungjawab. Dia tak nak bertanggungjawab dah. Sebab apa dia tak nak bertanggungjawab dah? Kita dah bayar tak tadi kat dia cash? Dah. Kita dah bayar cash dekat dia. Dia dah dapat duit dia dan kita dah dapat barang kita. Tapi tiba-tiba barang yang kita beli ni kan rosak. Lepas tu kita telefon dia, barang ni rosak lah, boleh tak datang ni? Ada kemungkinan tak dia tak nak layan? Cikgu, tapi ada warranty. Memang ada warranty, tapi maksudnya contohlah dah habis warranty tu, adalah rosak sikit-sikit ke apa kan, kita telefon dia, boleh tak datang tengok ke ini ke, macam nak tukar ke apa kan, nanti ada kemungkinan tak dia macam tak layan kita? Ada sebab apa? Dia macam macam ni lah, maksudnya alah dah settle kan, duit dah dapat. Ini orang berniaga duit dah dapat. Nanti dia pandai-pandai lah buat alasan. Oh, itu barang inilah itulah, dia tak nak. Ini kita panggil perkhidmatan selepas jualan. Itu bahayanya, keburukannya kalau kita bayar cash ni.
Okey, cikgu nak bagi satu contoh yang memang sekarang boleh katakan semua orang guna. Kowe. Kat rumah ada kowe tak? Ada cikgu. Kowe tu macam mana dia buat bayar? Ada orang buat beli cash dan ada orang bayar bulan-bulan, betul? Tapi Bayar. kalau kowe tu bayar bulan-bulan, betul tak? Bayar ansuran kan? Yes. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia buat macam tu? Sebab perlukan perkhidmatan diorang. Sebab kita akan bergantung kepada perkhidmatan diorang. Satu lagi, dia suruh kita beli hutang sebab harga hutang mahal. Satu. Lepas tu dia buat pula servis macam mana? Dalam berapa masa? Sebulan 2 bulan sekali dia akan datang servis, betul tak? Ibu, ya, betul. Jadi nak tak nak kita memang akan selama-lamanya selagi kita hidup, sebab kita air tu kita nak minum, selamanya lah kita akan membeli dengan dia. Nampak tak dia punya idea bisnes dia sangat bagus? Dia buat macam tu. Jadi kalau berlaku apa-apa kerosakan kepada kowe, senang tak kita panggil dia? Dia datang check tak? Senang Dia check kan? datang Kenapa dia datang check lagi? untuk bagi orang tu sambung. Sebab duit kita dah habis bayar belum? Belum. Kita belum habis bayar. Cuba kalau kita dah habis bayar. Tak ada ni nak layan kita macam tu. Kalau kita dah habis bayar, kalau kita rosak ke apa, okey, dia akan datang dan kita kena charge lain pula. Tapi disebabkan kita masih lagi dalam bayaran kredit dekat dia, jadi dia sediakan semua perkhidmatan selepas jualan. Tapi kalau kita bayar tunai, jangan haraplah dia nak datang lagi cek-cek macam tu. Kalau nak, bayar. Itu dah teknik dia. Faham? Boleh? Boleh. Jadi kalau kita bayar kredit tu dalam masa kita berhutang lagi 5 tahun tu, selamatlah. Kalau apa-apa rosak tu dia datang check, dia akan mungkin dia tukar ke. Boleh Boleh. Last kali, bayaran secara kredit. Ingat bayaran secara kredit. Kalau biasa soalan keluar debit card, credit card. Cikgu sebut banyak kali hati-hati kalau dia keluarkan gambar. Nanti cikgu lepas habis nanti baru kita mungkin ada satu kumpulan kena buat soalan ni. Debit card, kad ATM kita tu debit. Disebut debit maknanya kalau cikgu nak pergi Speedmart ke, cikgu nak pergi T-Life ke, cikgu tak nak bayar cash, cikgu tunjuk je kad cikgu tu. Itu dipanggil debit card. Credit card lain. Kalau sebut credit card barulah hutang. Bayaran secara kredit bermaksud bayaran yang ditangguh untuk suatu tempoh masa tertentu dan boleh dijelaskan secara ansuran. Inilah kita cakap tadi. Bayaran kita boleh tangguh. Tangguh maknanya ansuran lah. Untuk satu tempoh masa. Untuk satu tempoh masa. 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun bergantung kepada barang itu. Dia nak buat berapa. So kita boleh tangguh bayaran itu maksudnya sebulan sekali kita bayar. Tapi barang itu kita dah dapat. Boleh Itu maksud secara kredit. Bayar secara ansuran. Apa kebaikan dan kekurangan kredit? Bayaran secara kredit. Kita cerita yang baik dulu. Apa kelebihan dia? Boleh beli barang walaupun duit tak cukup. Kita boleh dapat barang itu walaupun kita belum habis bayar sepenuhnya. Itu kebaikan dia lah. Tak bayar lagi habis tapi kita dah dapat menikmati barang itu. Itu satu kelebihan dia. Lagi yang kedua? Mudah dibawa. Mudah dibawa? Maksudnya nak bawa ke mana tu? Adam yang jawab tu, Adam. Macam mana tu, Adam? Kalau katalah Adam pergi beli barang secara kredit hutang, apa-apa kebaikan untuk Adam? Kita tengok kepada diri kita, apa kebaikan untuk kita? Adakah Adam kena bayar full contoh barang itu 1,000, adakah Adam kena bayar 1,000 full? Adam? Tak payah.
harga barang tu 1,000. Tapi sebab Adam memilih untuk bayar secara kredit, adakah Adam kena bayar berdebuk 1,000 tu? Tak. Tak. Boleh bayar sikit kan dulu? Okey, so apa kebaikan di situ? Dapat apa? Kepuasan. Kepuasan dari segi apa? Dari segi menikmati barang itu. Okey. So kita kata kat sini, dapat tak meringankan beban kita? Dapat. Kita nak beli barang itu, anak nak ni PDPR, nak beli laptop baru. Jadi kalau nak keluarkan 3,000 tu banyaknya, saya nak beli barang lain lagi ni. Tapi disebabkan dia bagi kita secara kredit, jadi ini bayar saja dulu 500, maka dapatlah laptop itu. Lepas tu baki bayar bulan-bulan. Jadi dengan cara ini dapat meringankan beban kewangan untuk kita. Faham tak? Faham, Okey. cikgu. Itu kebaikannya, dapat meringankan beban. Okey, dapat meringankan beban kewangan pembeli dengan bayar secara angsuran. Jadi macam tadi kata tadi, Adam dapatlah barang itu, tapi tak perlu nak bayar sampai 1,000 tu. Jadi ini dapatlah meringan. Oh, lega rasanya. Macam kita tak rasalah macam terbeban. Okey? Boleh? Kalau kena bayar berdebuk tadi terus cash, oh alah macam apa ni, nak makan apa pula, bulan ni tak ada duit dah ni. Macam tu Okey, so yang kedua tadi, siapa cakap tadi? Ni kan. Dapat menggunakan barang walaupun harga belum dijelaskan. Ini kebaikan dia. Kalau bayar kredit. Tak habis bayar lagi pun macam kereta. Tak habis bayar lagi pun kereta tu. Tapi cikgu dah boleh gunakan, dah berapa tahun dah guna. Itu maksudnya Tapi kalau dia kata bayar cash kereta, tak boleh pakai hutang. Aduh, sampai sudahlah cikgu tak boleh pakai kereta. Itu maksudnya Okey. Kebaikan dia yang seterusnya ialah kita dapat perancangan perbelanjaan digalakkan kerana pembeli terpaksa membayar angsuran bulanan. Okey. Maksudnya sekarang bila kita beli secara hutang, kita dah ada komitmen untuk bayar bulan-bulan, betul tak? Kita dah tahu setiap bulan saya kena bayar untuk laptop saya beli tadi tu 200. Jadi dekat bila macam ni kita boleh merancang perbelanjaan kita, betul tak? Jadi untuk bulan depan, tak bolehlah nak Shopee lagi sebab saya kena bayar 200 ni untuk laptop. Jadi kita boleh kontrol lah kita punya perbelanjaan. Faham tak? Faham, cikgu. Kalau kita beli cash, kita kontrol tak? Tak boleh. Kalau kita beli cash kan, bulan ni kita dah bayar ni, dah beli cash 3,000. Lepas tu bulan depan kita tak ada komitmen kan, tak ada benda apa-apa nak bayar kan. Kita pun mulalah mencari barang apa lagi nak beli dia akan menyebabkan kita akan shopping lagi. Tapi bila kita dah ada komitmen ni, kita dah ada bayar bulan-bulan, so kita boleh kontrol, kita boleh merancang perbelanjaan kita. Okay. Lagi apa? Taraf hidup pengguna meningkat kerana dapat menggunakan barang yang mahal dengan bayaran yang minimum. Okey, betul tak ni? Ini kebaikan dia. Maksudnya sekarang ni pengguna tadi walaupun dia tak ada duit banyak, tapi dia dapat tak guna barang yang mahal tadi? Dapat. Sebab dia bayar secara angsuran bulan-bulan kan. Macam contohlah kereta, kata cikgu nak beli kereta mahal, cikgu tak mampu nak beli cash. Tapi cikgu dapat guna juga kereta yang mahal. Cikgu punya taraf hidup tu dah meningkat lah sebab dapat guna barang yang mahal, kereta mahal tadi. Tapi sedangkan cikgu bayar sikit je bulan-bulan. Tak adalah bayar terus 100,000, 200,000 beli kereta. Okey, faham? Faham, Boleh? cikgu. Dia dapat cerita yang bahagian baik je. Apa yang terlintas dekat awak tu awak cerita je. Okey, pendapatan dapat dihasilkan atau perniagaan boleh dimulakan dengan barang yang dibeli secara kredit. Okey, apa maksud ni? Macam mana dia kata bila kita beli barang itu secara kredit, kita dapat menghasilkan pendapatan ataupun perniagaan boleh dimulakan. Macam mana tu? Yang faedah tu? Yang faedah, okey. Kita beli secara kredit, betul? Hmm. Okey.
Kita beli secara kredit maknanya kita bayar sikit dulu. Okey. Lepas tu bila kita beli secara kredit tu, dia kata kita dapat menghasilkan pendapatan. Macam mana dia kata bila kita beli barang secara kredit, kita dapat hasilkan pendapatan? Oh, Atau tak payah cakap murah. atau perniagaan boleh dimulakan dengan barang yang dibeli secara kredit. Okey, kita ambil contoh perniagaan lah. Perniagaan boleh dimulakan dengan barang yang dibeli secara kredit. Cuba bagi contoh. Kita nak berniaga, kita boleh start berniaga dengan beli barang secara kredit. Cuba bagi contoh. Awak belajar perniagaan kan? Contoh dia beli food truck. Okey. Dia beli secara kredit yang lebih-lebih, contoh harga dia, contohlah dia bayar bulanan 1,000. Lepas tu dia ada 5,000, 4,000 tu dia boleh buat berniaga. Pandai. Okey, macam tu. Maksudnya dia nak berniaga food truck kan? Tapi takkanlah nak beli food truck tu 5,000 kan? Berdebuk macam tu. Jadi dia belilah bayar 1,000 dulu deposit. Lepas tu bulan-bulan dia bayarlah kan? Dia bayar food truck tu. Duit dan lebih tadi dia boleh hasilkan pendapatan. Maksudnya dia boleh boleh guna untuk perniagaan dia. Lepas tu dia boleh cipta duit pula, hasil untung kat situ pula. Boleh faham? Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okay, maksudnya macam tu. Tapi kalau dia keluarkan 5,000 tadi untuk beli truk saja, lepas tu nak berniaga lagi macam mana ni, tak ada duit dah. Jadi dengan cara berhutang itu, beli barang secara hutang, dia boleh hasilkan pendapatan melalui perniagaannya. Okey, jom kita tengok yang terakhir, kelemahan dia. Okey, apa kelemahan pula? Cerita yang buruknya. Kalau kita beli secara kredit ni, yang buruk sekali kita nampak apa? Inilah, apa dia? Ya, faedah. Ini memang kena wajib awak jawab. Kalau kata yang buruk, yang lemah dia. Bila kita beli secara kredit, kita akan kena faedah yang tinggi. Kadar faedah dia selalu tinggi. Beli truk tadi 5,000 kalau cash. Kalau kita beli ansuran selama 3 tahun ke 5 tahun, jumlah yang kita beli balik itu sebenarnya boleh jadi 10,000. Itu kita cerita yang buruk. Tapi yang baiknya kita dapat guna dulu truk tu sebelum kita habis bayar. Itu baik. Lepas tu yang buruknya, kadar faedah dia sangat tinggi. Okey. Yang kedua, perbelanjaan melebihi kemampuan didorongkan akan dan menyebabkan pembaziran berlaku. Ya. Ini keburukan dia kalau secara kredit. Inilah dah berlaku juga kat cikgu lah. Sebab boleh hutang, jadi itu hutang, ini hutang, itu hutang. Sebab semua nak beli. Contohlah kan, semua kita nak beli tapi kita tak mampu. Tapi kita boleh beli secara hutang. Dan akhirnya menyebabkan pembaziran. Tak perlu pun sebenarnya kita beli barang itu untuk hutang. Okey, dan sebenarnya kita tak mampu pun nak bayar tu, tidak mampu, melebihi kemampuan. Tapi sebabkan boleh hutang, bayar sikit-sikit, kita pun beli juga. Ini keburukan dia. Okay. Seterusnya, perbelanjaan yang lain terpaksa ditangguhkan kerana bayaran ansuran perlu dibuat setiap bulan. Okey, macam kita cakap tadilah. Bulan depan nak kena bayar lagi 300. Bulan depan nak bayar lagi 300. Jadi kita terpaksa postpone lah kita punya perbelanjaan yang lain. Betul tak? Betul cikgu. Itu kelemahan dia. Jadi sampailah 5 tahun tu kita terpaksa bayar ansuran ini. Itu satu kelemahan dia lah. Jadi kita terpaksalah tangguhkan perbelanjaan lain. Contohlah kita kata cikgu beli kereta lagi. Cikgu nak beli kereta baru. Cikgu kena bayar ni ansuran 1,000 sebulan. Sampai cikgu terpaksa tangguhkan, anak nak beli laptop pun cikgu terpaksa tangguhkan. Duit tak cukup ni sebab nak bayar bulan-bulan 1,000. Itu yang kelemahan dia. Okey, jika pembeli gagal membuat bayaran, barang boleh ditarik balik. Ini kelemahan dia. Kalau beli secara kredit. Sampai 5 tahun bayar. Tapi tiba-tiba tahun ketiga tu awak tak bayar lagi. Awak dah tak bayar, sebulan tak bayar, 2 bulan tak bayar. Sampai 3 bulan, barang itu akan ditarik balik. So, contoh kereta tadi. Nak pakai kereta mewah. Lepas tu, 3 bulan tak bayar, kereta akan ditarik balik dan balance tu kena bayar lagi.
Itu kelemahan dia. Okay, faham? Faham cikgu. Okay. Habis dah. Itu saja. Okay, ada soalan? So, soalan untuk bahagian ini selalu dia bagi gambar. Okay, lepas tu dia akan tanya, yang manakah pilihan anda? Dia cakap macam tu. So, kenapa pilih itu? Kenapa pilih bayar kredit? Kenapa tak pilih bayar tunai? Ini je lah jawapan dia. Awak cerita je lah yang baik dan yang buruk ini. Boleh? Boleh. Okey, 179. Ini kita buat hari Isnin depan lah. Kita buat aktiviti ni. Jom cuba jawab cara nak kira semua tu sebab soalan ada keluar selalu ni. Okey, cuma jadi Isnin ni cikgu nak tengok muka surat 180, cikgu nak ada 2 kumpulan. Aktiviti 1, 2, 3 kumpulan lah. 1, 2. Muka surat 180 ada aktiviti 1, 2. Lepas tu tadi muka surat berapa cikgu cakap tadi? 1, 7, 6. 176 kita. 176. Kita ada berapa orang tapi selalu join berapa orang. Okay, so ni cikgu tutup ada ni. Nanti cikgu bagi slide ni. Okey. Okay. Kita ada berapa orang? Sekejap cikgu tutup dulu. Kita ada biasa awak ada kelas 37 tapi tadi kan cikgu atau awak nak pilih sendiri kumpulan? Pilih sendiri. Cuma bagi tahu Cepat. berapa orang je. Ya, betul. Okey, cepat je. Okey, nak pilih sendiri. Okey, tak apa. Cikgu bagi pilih sendiri. Lepas tu soalan mana nanti cikgu tentukan Okey, sebelum hari ni lah kalau boleh betul, hidup kena laju. Kalau tak menyesal, apa sekarang memang kena laju. Kalau tak kita tertinggal di belakang. Betul tu. Apa-apa kena laju. Okey, so 3 soalan. Muka surat 176. Yang ni kena buat dalam bentuk PowerPoint ke? Terpulang pada awak. Awak nak buat dekat Canva pun ada kan? Terpulang. Tapi cikgu suka kalau awak buat PowerPoint. Jadi senang. Okay. Nanti cikgu bagi template PowerPoint tu. Banyak ada. Okay. So, apa tadi soalannya? Sekejap cikgu stop recording dulu.